بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد، أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. حياكم الله حياكم الله حياكم الله. كيف حالكم جميعا؟ بخير ولله الحمد. syukur 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 alhamdulillah. Zat yang telah menciptakan kita, syukur alhamdulillah. Zat yang telah mengurniakan rezeki kepada kita, syukur alhamdulillah. Zat yang telah mengatur segala aspek kehidupan kita, syukur alhamdulillah. Zat di mana kepadanya satu-satunya tempat kita bergantung, syukur alhamdulillah kepada zat yang telah menjamin rezeki kita sehingga kita sebagai manusia hanya perlu untuk hidup untuk beribadah sahaja, bukan hidup untuk cari rezeki. Zat yang telah menjamin bahawasanya hidup kita adalah untuk ibadah, bukan untuk cari rezeki. Cari rezeki itu adalah sampingan, bukan utama. Kenapa? Kerana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa lanjutan ayatnya? Kita selalu hafal ayat tu, Az-Zariyat. Apa lanjutannya? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Allah sendiri sebut right after that ayat di mana Allah memerintahkan kepada kita, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ma uridu minhum min rizqin. Tidaklah aku ingin rezeki dari mereka, wa ma uridu ay yut'imun. Dan tidaklah aku minta mereka untuk memberi makan kepadaku. Apa maksudnya? Sebaliknya, bahkan Allah lah yang beri rezeki kepada kita, bahkan sebaliknya Allah lah yang memberi makan kepada kita. Allah yang menjaminkan segala-galanya untuk kita, sehingga seharusnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang stress free. Jangan kita terlalu overthink, jangan kita terlalu overcomplicate things. Kita seharusnya lead life secara apa yang telah Allah aturkan. Rezeki dah siap ada, oksigen dah siap ada,
Makan pangan dah siap ada, pakaian dah siap ada. Kita sebagai manusia yang menjadi masalah adalah kita nak lebih daripada apa yang mencukupi kita. Itu yang masalahnya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, tidaklah manusia tu diberikan satu lembah emas kecuali dia nak minta satu lembah lagi. Diberi satu lembah emas kecuali dia minta satu lembah lagi. Padahal apa yang dah ada sudah mencukupi. Nah, tinggal apakah kita mensyukuri akan ia atau tidak. Kita manusia, kita tamak. Kita nak lebih. Tak ke kita berhenti seketika untuk kita ponder, kita reflect, kita perhatikan sebenarnya apa yang sudah kita ada ni mencukupi atau tidak. Ingat tak apa yang pernah kita kongsikan sebelum ini? Tentang salah satu asar Israiliyat di mana disebutkan bahawasanya Allah berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau meminta rezeki hari esok sebagaimana aku tidak minta engkau untuk membuat ibadah yang hari esok." Apa dia tadi? Wahai anak Adam, janganlah minta rezeki hari esok. Yang untuk besok memang. Entah untuk besok, entah untuk 10 hari lagi, untuk seminggu lagi, untuk 5 tahun lagi, untuk 10 tahun lagi, untuk 50 tahun lagi. Yang mana Allah sebenarnya dah letakkan rezeki tu, kecukupan rezeki selama ajal kita. Allah dah letakkan kecukupan rezeki selama ajal kita. Kemudian masalahnya kita nak hari ni. Kita dah makan hari ni 2 kali sehari kan, betul? Tapi yang besok punya 2 kali sehari kita nak hari ni juga rezekinya. So janganlah engkau minta rezeki hari esok, engkau nak hari ni, sebagaimana aku tidak minta untuk engkau lakukan ibadah hari esok untuk engkau lakukan hari ini. Iaitu kalau kita dah salat 5 kali sehari dalam hari ini, ada tak kita diminta untuk solat 5 kali sehari untuk yang besok buat hari ni? Ada tak? Ada tak? Tak ada kan? Tak ada kan? Tapi kalau rezeki yang hari esok, kita nak hari ni. Padahal hari esok dah memang ada. Allah dah letakkan. Lagi seminggu punya Allah dah letakkan. Lagi setahun punya Allah dah letakkan. Tapi kita tergesa-gesa, tergopoh-gopoh nak hari ni. Padahal Allah tak suruh kita untuk ibadah yang hari esok buat hari ni. Tak ada. Betul tak? Nah, kita tergesa-gesa. Gelojo, tamak, greedy. Nah, padahal kalau kita betul-betul beriman dan betul-betul yakin dengan apa yang telah Allah tuliskan untuk kita, berupa rezeki, setiap hari tu ada rezekinya. InsyaAllah setiap hari tu adalah makan. InsyaAllah setiap hari tu adalah pakaian. InsyaAllah setiap hari tu adalah atap. Makanan, kan, yang dekat dapur rumah kita, dekat dalam lemari, tak habis pakai lagi. Tak habis masak semua. Baik dengan fresh food, baik dengan frozen food, dengan yang processed food, dengan apa pun, itu je tak habis lagi tau. Tapi kita dah macam punya risau, nak kena cari lagi duit. Pakaian yang dekat lemari kita tak cukup badan nak pakai. Badan ada satu, baju ada banyak. Nah, risau, nanti nak pakai apa? Tak ada baju katanya. Nah, esdo macam gitu. Padahal semuanya serba cukup. Rasanya sampai ajal kita meninggal pun rezeki kita masih tak luak habis pakai lagi. Makanan yang kita ada, pakaian yang kita ada, kot-kot tak habis luak pun. Maka bukan kata jangan cari rezeki, bukan. Tapi biarlah bersahaja.
Maksudnya sekadar kecukupan. Nah, paling tidak kita nak kena balance antara dunia dan akhirat. Paling tidak balance antara dunia akhirat. Jangan stres-stres sangat. Nah. Baik, ikhwani wa akhwati azzani Allahu iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini biiznillah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita, iaitu kita telah masuk dalam bab adab. Naam. Dan dalam bab adab kita telah bahas fasal pertama iaitu adab niat. Sekarang kita berada di fasal kedua iaitu adab terhadap Allah Azza wa Jalla. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah berkata, seorang Muslim melihat kurniaan dan nikmat Allah yang tidak terhitung dan yang telah dikurniakan ke atasnya sejak dia masih berupa sperma dalam rahim ibunya hingga dia menghadap Tuhannya. Masya Allah. Bayangkan Allah yang telah menjaminkan kelangsungan hidup seseorang daripada dia itu hanya berupa setetes air mani. Antum tahu ke nak kasih makan, like kalau scientifically pun, kalau kita bawa, maaf cakap lah ada sperm kan, ada air mani. Kita sebagai manusia lah kita tahu ke nak kasih makan tu macam mana? Biar dia hidup. Tahu tak? Nak kasih makan biar dia berlangsung kehidupan dia tu. Kita tak tahu pun macam mana. Tapi Allah yang maha menjamin kehidupan. Daripada setetes air mani terus sampai ke janin. Bayangkan seorang janin yang diberi makan oleh Allah Azza wa Jal melalui tali pusat. Bukan makan melalui mulut, tapi melalui tali pusat. Apa yang ibunya makan, dia pun makan. Kalau hari ini kita nak buat proses yang sama, misalnya kata tali pusat tu pun dah putus, kita nak buat connection yang sama melalui tali pusat instead of kasih melalui mulut. Agak-agak memungkinkan tak? Mampu tak kita agak-agak nak buat kasih connection yang sama tu? Pasal kalau apa advance medical yang ada, advance medical yang ada, ianya melalui mulut. Dan kalaupun tidak melalui saluran mulut, ianya melalui saluran hidung. Feeding, melalui tube feeding istilahnya. Masukkan tube, siapa yang dalam medical akan tahu benda ni. Masuk tube melalui hidung, kemudian tube feeding, letak susu. Istilahnya bagi susu. Tapi ada ke proses kita boleh mampu bagi melalui tali pusat sebagaimana yang telah Allah buat? Nah. Kemudian dia bersyukur kepada Allah atas semua itu dengan lisannya dan memujinya dengan sanjungan yang selayaknya ke atas Allah. Juga dengan anggota badannya, dia boleh menggunakan anggota badannya untuk taat kepadanya. Nah, sebab tu di sini disebutkan ada menggunakan iman, ada menggunakan lisan, ada menggunakan anggota tubuh. Kerana itu memang definisi iman. Definisi iman adalah untuk kita menggunakan dan kita mengerahkan semua anggota badan kita. Apa definisi iman? Kita dah banyak kali ulang. Definition of iman. Tasdiqu al-i'tiqadu bil
qalb wal iqrar wal nutq bil lisan wal amalu bil jawarih atau bil arkan. Naam. Sebut dengan lisan. Naam. I'tiqad dengan hati. Amal dengan anggota tubuh. Nah. Dan dalam adab kita terhadap Allah Azza wa Jal, kita perlu untuk mengerahkan ketiga-tiga ini untuk benar-benar panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jal. Nah, hati kita yang bersyukur, apa yang kita zahirkan sama dengan apa yang berada di dalam batin. Jangan apa yang di lisan lain, di hati lain, tak. Hati betul-betul mengurnia berterima kasih atas kurnia Allah Azza wa Jal. Kemudian lisan kita menyebutkan Alhamdulillah. Kemudian arkan kita, anggota tubuh kita buktikan yang bahawasanya kita benar-benar tunduk, patuh, submit kepada Allah Azza wa Jal. Jadi apa yang Allah perintahkan, kalau Allah suruh solat, kita pun solat. Itu yang kita buktikan bahkan dengan anggota tubuh kita. Tiga-tiga, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh. Tiga-tiga ni kita gunakan untuk buktikan bahawasanya kita sepenuh-penuhnya submit to Allah Azza wa Jal. Kerana hari ini ramai orang yang mereka mengatakan bahawasanya tak apa, yang penting hati baik. Yang penting hati baik. Don't judge, katanya. Yang penting hati baik. Nah, kalau dia cakap kalau orang tak solat pun bukan berarti dia tu hatinya tak baik. Betul, kita tak nafikan hati awak memang baik. Tapi lagi baik kalau lisan bertutur mengatakan Alhamdulillah. Dan lebih baik lagi kalau badan pun turut membuktikan apa yang memang hati awak berkata-kata. Awak kata hati awak baik kan? Buktikan, zahirkan dengan perbuatan. Taat perintah pada Allah Azza wa Jal. Nah, jadi ketiga-tiga ni, dia nak kena synchronize. Dia tak boleh salah satu, dia tak boleh dua je, dia nak kena tiga-tiga. All three. Tak cukup satu daripada tiga. Dan iman adalah ketiga-tiga ini. Dan ia bertambah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Iman bertambah dan berkurang. Tambah dengan ketaatan kepada Allah, kurang dengan ketaatan kepada. Berarti iman tu memang bertambah dan berkurang. Dan memang kita akur, kita yakin akan perkara tersebut. Kita terima. Memang ada hari iman tengah up, tengah rajin. Kan? Tengah rajin, tengah up. Kalau ajak pergi attend kelas ke, ajak pergi jemaah ke, ajak pergi mana pun on anytime. Kan? Ada tiba masanya iman berkurang. Tengah lemah-lemahnya. Kan? Tengah futur, tengah malas. Itu tak dinafikan. Dan memang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahawasanya iman bertambah dan berkurang. Karena ada sebahagian golongan yang mengatakan bahawasanya iman semua orang tu sama je.
Iman semua orang sama sahaja. The moment you utter syahadah, hantar beriman, berarti iman sama semua orang. Soalan kita, apakah sama iman kita dengan imannya Abu Bakar radhiyallahu an? Sama tak? Kalau kata iman sama-sama kan, kita dah lah solat lambat kan, puasa tapi mulut celupar. Lepas tu nak cakap iman sama, berarti iman kita dengan iman Abu Bakar sama, iman kita dengan iman Umar bin Khattab sama. Mana boleh? Nah, tak sama. Sebab tu syurga pun ada derajatnya, berperingkat. Maka kita tengok kita masuk dalam golongan yang mana. Ini adalah adab terhadap Allah. Nah, iaitu mensyukuri kurniaan Allah. Ini adalah adab terhadap Allah, kerana mengkufuri dan mengingkari nikmat, kurnia serta kebaikan daripada Allah yang Maha Pemberi kurnia, itu bukan termasuk adab yang dituntut kepadanya. Apa yang merupakan juga kurang ajar dengan Allah, kurang adab dengan Allah? Di sini kan disebutkan adab terhadap Allah ialah mensyukuri, kerana mengkufuri, mengingkari akan kurnia dan kebaikan dari Allah itu bukan termasuk adab. Tidak termasuk adab juga adalah mengatakan bahawasanya ini adalah hasil usaha aku sendiri. Ini adalah hasil titik peluh aku sendiri. Dia tak kasih kredit dekat Allah Azza wa Jalla. Dia tak kasih kredit. Dia merasakan bahawasanya dia successful tu pasal dia pandai. Dia berjaya kerana dia rajin. Dia bersusah payah, dia bekerja keras. Ini semua ni pasal usaha aku ni. Pasal aku yang bagus, aku yang pandai, aku yang rajin. Nah, ini adalah bentuk kekufuran terhadap Allah Azza wa Jalla. Janganlah kita berbangga, bersombong dengan apa yang kita ada, kerana itu semua adalah milik Allah semata. Allah titipkan kepada kita untuk kita tadbirkan. Dan bahkan, for all we know, apa yang Allah titipkan itu merupakan ujian bagi kita. Jadi, ramai orang nak minta daripada Allah kelebihan, padahal ianya adalah ujian. Ujian untuk tengok kita ni pas ke kita fail. Kita dapat salurkan dana yang ada dekat tangan kita ni kepada mereka yang memerlukan atau tidak. Kita tak sadar apa yang kita minta ni sebenarnya lah benda yang berat. Ramai orang, tanyalah ramai orang, majoriti semua, kalau tanya doa apa? Doa nak jadi kaya lah, doa nak rumah lah, doa nak kereta lah, doa nak itulah, inilah. Tapi siap ke kita dengan tanggungjawab akan perkara-perkara itu? Kerana kita akan dipertanyakan dari mana kita dapat dan pada apa kita salurkan. Macam mana kita habiskan harta tu. Sebenarnya lagi banyak harta, lagi banyak tanggungjawab. Jadi hidup tu biarlah sederhana je. Tak lebih, tak kurang. Cukup. Hidup cukup. Alhamdulillah. Nak jawab pun senang besok. Ramai orang tak perasan. Ramai tak perasan. Minta terlalu banyak sehingga kan ianya menjadi bebanan baginya di akhirat kelak. Atas banyak soalan yang akan dipertanyakan. Sebab tu di antara golongan yang akan masuk syurga dulu adalah fakir miskin. Golongan yang di antara golongan yang akan masuk syurga dulu, golongan fakir miskin. Nah, jangan pula minta jadi fakir miskin, tidak. Bukan. Memang kita berlindung dari kefakiran. Nabi ajar. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Nah, minta perlindungan daripada kefakiran. Dia bukan, dia just cukup. Nah, ada dalam rasa
hati kita ni, dalam diri kita tu namanya al-qana'ah. Al-qana'ah ni ialah ar-ridha bil qalil. Redha dengan yang sedikit. Nah, merasa cukup dengan apa yang ada. Allah membuat kita merasa cukup dengan apa yang kita ada. Itu penting tu. Merasa cukup. Kerana manusia macam kita cakap tadi, diberi berapa pun sebenarnya tak akan merasa cukup. Dia nak lagi. Tapi cuba kita train diri kita untuk ada sifat al-qana'ah, contentment. Iaitu merasa cukup dengan yang ada. Alhamdulillah. Dan kita take the stance of, kalau Allah beri lagi, Alhamdulillah. Kalau Allah tak beri pun, Alhamdulillah. Macam itu je. Nah, kalau ada lagi, Alhamdulillah. Kalau kurang, Alhamdulillah. Semuanya, Alhamdulillah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka adalah dia daripada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah hari ini? Dalam, bukan kata lisan je tau, tapi kesadaran dalam diri tu. Ada tak macam just duduk termenung kan, pondering macam Alhamdulillah, macam itu. Mungkin masa antum, siapa yang ada motor baru naik motor je kan, baru je naik motor, dah start, dah pusing kunci, belum ignition lagi, just macam, ya Allah, Alhamdulillah, syukur ya Allah Engkau kasih aku motor ni kan. Sekali-sekala tu cuba amalkan. Duduk atas motor, jangan start dulu, just Alhamdulillah ya Allah Engkau kasih aku motor ni, Kau kasih aku kemahiran untuk dapat kontrol motor ni, dia sebagai alat untuk aku cari rezeki. Just take a while, take a moment, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Iaitu kamu tidak akan mampu untuk dapat menentukan bilangannya. Kamu tak akan dapat nak kira berapa banyak kurniaan Allah Azza wa Jalla. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat bahawasanya ada seorang yang dia telah dedicate himself beribadah kepada Allah Azza wa Jalla selama 60 tahun, 70 tahun. Ibadah kepada Allah je, tak putus. Kemudian bila mana nak dikurniakan syurga kepadanya, ditanya, kamu ni dapat kurniaan ni atas dasar apa? Dia berkata, aku dapat kurniaan ni, aku dapat masuk syurga ni pasal ibadah aku. Pasal 60 tahun, 70 tahun ni aku ibadah, sebab tu aku dapat syurga. Sebenarnya salah. Engkau dapat masuk syurga kerana rahmat aku. Seseorang dapat masuk syurga kerana rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan kerana ibadahnya. Kerana Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, atas rahmat Allah dapat masuk syurga. Kerana 60 tahun, 70 tahun ibadah tadi, kalau nak digantikan dengan nikmat satu kelipan mata, a blink of an eye, pun tak cukup. Ibadah 60 tahun, 70 tahun, kalau nak gantikan dengan nikmat a blink of an eye, sekelip mata, tak cukup. Punya besar nikmat Allah. Kerana manusia kalau tak dapat nak berkedip misalnya, macam gini je mata dia kan, dia tak berkedip, apa jadi? Mata berair, mata end up akan jadi kering juga, dan dia tak akan dapat withstand. Siapa boleh tahan? Berapa lama boleh tahan? Kan? Tak kelip mata. Satu kelipan mata untuk nak gantikan ibadah 60 tahun, 70 tahun pun tak cukup. So, janganlah kita berbangga. Jangan berbangga. Kita minta rahmat Allah Azza
Azza wa Jalla. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kepada kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur akan nikmat-nikmatku. Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Allah suruh kita untuk bersyukur. Nah, washkuruli, dan berterima kasihlah dan bersyukurlah. So bersyukur ni adalah ibadah. Dan ingat tak kemarin kita ada sebut nak bersyukur pun perlu bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Kira nak tanamkan sifat syukur dan ada perasaan nak bersyukur, itu pun perlu bantuan Allah. Pasal manusia ni dia merasa dia bongkak. Kan? Macam tadi dia ada motor, dia pandai bawa motor kan. Dia cakap, aku ada motor ni pasal aku cari duit lah. Kan? Pasal aku usaha, aku kerja keras, sebab tu aku ada motor. Aku pandai bawa motor peng sana, peng sini pasal memang aku mahir, aku skill. Nah, kan boleh wheelie ke boleh apa. Dia merasakan semua tu atas usaha dia sendiri tau. Dia tak kasi kredit dekat Allah. So nak ada rasa bersyukur itself, itu je perlu minta bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk nak tanamkan adanya sifat syukur itself, untuk kita supaya kita teringat untuk nak bersyukur pun perlu bantuan dari Allah. Nah, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, a'inni, bantulah aku ala dhikrika, dalam mengingatimu, wa syukrika, dan dalam bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dalam beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Bayangkan, nak ada rasa sifat bersyukur tu je, masih perlu Allah untuk tolong kita. Apalah kita punya lemah, tapi sombong. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Seorang Muslim mengakui pengetahuan dan pengawasan Allah terhadap semua keadaannya. Ini sekarang kita buat tentang supervision. Nah, al-muraqabah. Pengawasan. Nah, al-muraqabah. Nah, iaitu atau pengawasan. Iaitu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, Allah Maha segala-galanya. So, seorang Muslim mengakui pengetahuan dan pengawasan Allah terhadap semua keadaannya, sehingga hatinya akan penuh dengan ketakutan dan jiwanya penuh dengan penghormatan serta pengagungan kepada Allah. Lalu dia akan malu untuk berbuat maksiat kepada Allah dan menyimpang daripada perintah Allah serta keluar daripada ketaatan Allah Azza wa Jalla. Kalaulah dia submit tu syaitan pun, kalau dia tengah submit tu syaitan pun, dia tengah nak buat dosa, dia sadar yang Allah tu Maha mengetahui dan Maha melihat. Sampaikan kepada dia rasa momen itu, ya Allah, aku tahu Engkau Maha melihat, aku tahu Engkau Maha mengetahui, tapi insan yang lemah tu tetap jatuh ke dalam kemaksiatan itu. Ini bukan recognition untuk boleh buat maksiat, bukan. Tetapi perlunya muraqabah, sampaikan kepada bila buat maksiat pun, sadar yang Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. At the same time mengakui bahawasanya diri itu lemah. Insan yang kerdil, yang hina, yang lemah, masih tak kuat iman, masih submit tu hasutan syaitan. Buat tu pun, ya Allah, aku minta maaf ya Allah.
Nah, aku masih berusaha melawan hawa nafsu diri sendiri. Aku masih berjihad dengan hasutan syaitan. Engkau bantulah aku. Terus fight. Terus fight. Dan jangan lupa untuk self-acknowledge bahawasanya diri itu lemah. Aku masih lemah, ya Allah. Aku buat. Aku tahu salah. Itu adalah lebih kecil berbanding dengan seseorang yang merasakan bahawasanya apa yang dia buat secara sembunyi-sembunyi, dia merasakan Allah tak nampak. Kira dia sembunyi, dahsyat punya sembunyi. Dia merasakan bahawasanya Allah tak tahu. Allah tak nampak. Allah tak melihat. Bahkan the presence of feeling of muraqabah pun tak ada. Itu lebih parah lagi. Atau na'udzubillah bahkan menafikan adanya muraqabatullah. Itu lebih parah lagi. Kemudian hal ini akan menjadi adabnya terhadap Allah. Kerana tidak termasuk adab seorang hamba apabila menderhakai Tuhannya secara terang-terangan atau membalas dengan keburukan dan kehinaan, padahal Allah Maha melihat dan Allah Maha menyaksikan. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kamu tidak menghargai kebesaran Allah dan kekuasaannya, padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Allah yang dah ciptakan kita, tapi kita bermaksiat kepadanya. Allah yang telah menciptakan kita, dan kita ni adalah hamba-Nya, dan Allah adalah master kita. Allah adalah master, sedangkan kita adalah slave. Kita adalah slave. Kalau slave tak nak dengar cakap master, apa nama dia? Kurang ajar kan? Kena punish. Before punishment, the idea of a slave not submitting to the order of the master is already wrong. Allah tuan kita. Kita ni hamba-Nya, slave-Nya. Tapi kita degil, kita tak nak dengar cakap, kita nak buat benda ikut hal kita. Ikut suka hati kita. Datang kita nak buat baik, kita buat baik. Datang kita tak nak buat baik, kita tak nak buat baik. Degil. Tak nak tu. Padahal ini dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kita sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Bila Pat minta nasta'in pertolongan bukan main. Dia paling first kat depan. Tapi bila suruh tak nak dia. Bila time makan, nak tepat waktu. Makan nak kena siap. Holiday nak kena siap. Kan? Happy-happy nak kena siap. Semua nak kena ada. Tapi bila Pat Allah suruh, tak nak dengar. Macam mana? Selfish tak kita? Selfish Antum bayangkan bapa yang bapa kalau antum suruh anak buat, anak tak nak buat, apa antum rasa?
Antum ada suruh anak buat something, kan? Kali dia tak dengar. Dia tak nak, atau bukan dia tak dengar, dia tak nak buat. Like, in your face sengaja tak nak buat. Like, challenging you. Buat dia atau macam, I dare you to do what you want to do, you know? Macam gitu. Abu Fauzan, antum buat apa agak-agak? Kalau anak nak tendung. Tangan besar tu seram. Tangan dia dua tangan anak. Kan dia like and that is us. Bayangkan. Kita bahkan anak tu bukan hamba lah, anak tu anak. Dia ada hak dia, ada apa. Kita ni hamba lebih teruk daripada anak tu. And then bila Allah suruh ke, Allah apa kan, kita like stay back. Macam tak nak buat. Degil. Padahal semua dah siap, ada. Semua dah siap. Nah, Allahu musta'an. Jadi malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Nah, mengapa kamu tidak menghargai kebesaran Allah padahal Allah telah menciptakan kamu? Apa yang buat kita jadi macam ni sebenarnya? Kenapa kita teruk sangat macam ni? Mungkin bila kita nak self-reflect, nak introspect kan. Kenapa? Apa yang buat kita teruk sangat? Punishment dia tak rasa. Punishment belum rasa. Oh, nak kena pakai punishment Nah. Habis kalau orang kena punish tapi dia tak faham kenapa dia kena punish. Ignorant. Yeah. So, buat kita teruk macam ni pasal apa? Kita kurang mengenali Allah Azza wa Jalla. Kita kurang to get to know Him. Kita kurang nak baca ayat-ayat ni. Kan? Kita kurang nak baca hadis-hadis. Jadi, kita kurang nak get to know who is Allah sebenarnya. And apa kaitan kita antara kita dengan Allah. Sehingga membuat kita lalai. Nah, cuba kalau kita sama-sama rajin-rajin macam gini kan, at least every week. Nak tak nak kita baca few ayat, a few hadis, betul tak? Pasal kalau nak harapkan duduk baca sendiri kadang, tak load. Lemah sikit, betul tak? Tapi ini kita come together, kira kita sama-sama baca sama-sama lah. And then we benefit each other, no? Pasal kita kurang mengenali siapa Tuhan kita. Nah. Pasal apa? Kita selalu terbuaikan dengan kehidupan dunia. Nama dunia la'ibu walahmu wazina. Dunia ni memang tempat main, tempat lahu, tempat larau, tempat lalai. Nah, tempat untuk berlalai-lalai. Nah, wazina, adornment. Nah, ini semua menjadi cabaran. Kalau tak ada dunia pula, then tak ada test lah. Then tak best lah kalau tak ada test. Test tu untuk nak tengok siapa pass, siapa fail. Siapa kuat, siapa tak kuat. Kan? Kalau semua ambil lesen motor, tak ada test. Any Tom, Dick or Harry boleh pass gitu je. Then kita may put dangerous people on the road. No? Kita nak test, kita nak tengok where we are worthy of it. Nah, we are worthy of it. Then kita bila dapat sesuatu pun kita merasa kira is an achievement. Nah, it's an achievement. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Allah juga berfirman dalam Yunus 61, dan tidaklah engkau wahai Muhammad dalam menjalankan sesuatu urusan, dan tidaklah engkau dalam membaca suatu surah atau sesuatu ayat daripada Al-Quran, dan tidaklah kamu wahai umat manusia dalam mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu ketika kamu mengerjakannya. Dan tidak akan hilang lenyap daripada pengetahuan Tuhanmu
sesuatu daripada sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi atau di langit. Tak ada benda yang kita buat kecuali Allah mengetahui. Yang selalu kita sebutkan, sampailah kepada sehelai daun yang berada di tengah-tengah Amazon misalnya, yang mana sehelai daun tersebut terputus daripada rantingnya, kemudian terjatuh ke atas muka bumi, kecuali Allah yang telah mengaturkan jatuhnya sehelai daun tadi. Dan Allah mengetahui segala apa yang berlaku. Tak ada yang terlepas daripada pandangannya. Seorang Muslim berpendapat bahawa Allah lah yang membuat keputusan untuknya dan yang menguasainya. Sesungguhnya, tidak ada tempat untuk lari dan berlindung serta kembali selain hanya kepada Allah. Sehingga dia akan lari kepadanya, menyerahkan urusannya dan bertawakal kepadanya. Nah, ini yang selalu ana pesan dekat budak-budak. Bila kalau tengah buat apa-apa kan, buat exam ke, urusan dunia ke, apa ke, 3. Doa, usaha, tawakal. Nah, doa, usaha, tawakal. Selalu jadikan ni sebagai amalan. Doa, usaha, tawakal. Dia punya steps macam gini doa, usaha, tawakal. Pasal apa? Pasal manusia ni, dia macam mana kadang kita terlupa this aspect. Kita selalu buat ni dulu tau. Kita dah usaha kan, baru kita nak doa. Lagi satu bentuk usaha juga ialah consult orang, consult manusia. Di mana selalunya ramai orang go and consult orang, tanya ni kerja ni okey tak? Ini sekolah ni okey tak? Ini makanan ni okey tak? Ni baju ni okey tak? Dia dah tanya semua orang. Kemudian kalau dia teringat, barulah dia nak tanya Allah. Padahal sepatutnya yang pertama ialah doa dulu. Apa pun doa dulu. Minta pada Allah dulu. Consult Tuhan pencipta manusia sebelum consult manusia. Jangan kita dah tanya semua manusia, baru kita nak tanya Allah okey tak? Kan? Kita dah tanya semua manusia dulu, mak kita, bapak kita, kan? Suami, isteri, anak-anak, adik-beradik, datuk moyang, makcik, pakcik. Semua kita dah tanya, kawan-kawan tu. Kemudian baru tanya Allah. Baru macam, dia punya istikharah tu datang kemudian. Alah, seharusnya doa datang dahulu. Kemudian, usaha. Dah usaha, kita tawakal. Ya Allah, jikalau ini yang terbaik, maka Engkau permudahkan. Jikalau ini adalah tidak baik untuk aku dan agama aku dan dunia aku, maka Kau palingkanlah benda ni dariku dan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, itu doa istikharah lah. Doa istikharah ni bukan doa untuk nak kahwin je. Nah, doa istikharah ni works for everything. Antum nak cari kerja, kan, nak jual rumah, kan, nak beli kenderaan, semua istikharah. Semua istikharah. Nah, bukan untuk nak cari jodoh sahaja. Inilah adab seorang Muslim terhadap Tuhannya yang telah menciptakannya, kerana berlari daripada zat yang tidak ada tempat berlari daripadanya dan bersandar kepada sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan serta bertawakal kepada sesuatu yang tidak memiliki daya dan upaya, itu bukan termasuk adab terhadap Allah. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha
tidaklah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang menguasainya. So, antum bayangkan kita as an individu, kita selalu merasakan as though the world revolves around us. Like, kita seorang penting. As though Allah perlu nak atur hidup kita seorang. Ada kita je kat dunia ni. Padahal, antum bayangkan kalau semua manusia fikir macam tu, yang bahawasanya Allah tu Maha pengatur hidup kita dan kita ada connection kita dengan Allah, private connection, personal connection. Bayangkan, begitulah Allah terhadap semua makhluk. Terhadap semua manusia, dan bukan kata semua manusia, semua hewan-hewan, semua tumbuh-tumbuhan. Ada personal connection, ada personal attachment antara Allah dengan every individu. Banyak tak yang perlu Allah uruskan? Banyak. Tapi Allah Maha Azizun Qawi. Nah, Allah Maha kuat, Maha perkasa, mampu atas segala perkara. Kita ni kalau nak kena manage banyak benda, dan kita akan ada too much on our plate. Kan? Mana yang rumah tangga, mana yang tempat kerjaya, mana yang ada tempat volunteer, mana yang tempat ada mungkin kawan lain, yang saudara lain yang tertiba sana, tertiba sini, dalam negeri, luar negeri. Itu je kita merasa dah lelah. Nah. Sedangkan Allah Azza wa Jal mengatur alam semesta. Alam semesta is universe. What is universe? Universe is ghairullah. Universe is apa-apa selain Allah. So there's Allah and then selain Allah. So selain Allah tu semua Allah yang atur. Maka tidakkah berhak zat yang bukan hanya mengatur hidup kita, tapi mengatur ke semua perkara, dan semua benda ni interconnected dengan kehidupan kita sebenarnya. Interconnected dengan kehidupan kita. Apa yang berlaku di mana pun ada connection dengan kita. Maka kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, maka bersegeralah kamu kembali kepada Allah, iaitu dengan bertaubat dan taat kepada Allah. Sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran yang nyata. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah jualah hendaknya kamu berserah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Seorang Muslim melihat kelembutan Allah dalam mengatur segala urusannya. Masya Allah. Melihat kelembutan Allah dalam mengatur segala urusannya. Rahmat Allah kepadanya dan kepada seluruh makhluknya, sehingga dia sangat menginginkan tambahan lebih daripada semua itu. Kemudian dia memohon dengan bersungguh-sungguh dan merendahkan diri kepadanya dengan berdoa sepenuh hati, serta bertawassul kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang baik. Inilah adab seorang Muslim terhadap Tuhannya, Allah Azza wa Jal. Kerana berputus asa daripada rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, dan daripada kebaikan Allah yang meliputi segala seluruh makhluk, serta kelembutannya dalam mengatur segala yang ada ini, tidaklah termasuk adab
kepadanya. Jadi kalau kita merasakan bahawasanya rahmat Allah tu tak sampai kepada kita, bahawasanya rahmat Allah tu kurang bagi kita, like as though Allah tak sayang kita, maka ini adalah bukan merupakan adab terhadap Allah Azza wa Jalla. Bukan merupakan adab. As though Allah tak sayang kita, Allah tak kurniakan rahmatnya kepada kita. As though kita ni terabaikan. As though Allah tak dengar keluhan kita. Allah tak mendengar isak tangis kita, ringitkan kita. As though Allah tak sayang, tak ada rahmat pada kita. La, ini semua adalah merupakan tidak ada adab terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah, Ana dah bagi perumpamaan selalu, banyak kali kepada kita semua. Tak semua benda yang kita minta tu baik untuk kita. Tak semua yang kita minta baik untuk kita. Nah, ada kalanya kita sangkakan suatu benda tu baik untuk kita, padahal dia tak baik untuk kita. Contoh. Antum yang ada anak. Kan? Letaklah antum beli gula-gula satu paket besar kan. Kemudian antum bagi anak. Anak ada 5 orang kan. 1, 2, 3, 4, 5. Seorang satu. Dia makan. Kejap lagi minta lagi. Nak lagi. Nah. Antum pun bagi. Kemudian minta lagi. Antum pun akan cakap, gula-gula ni tak bagus, nanti sakit perut. Terlalu banyak proses sugar. And then gigi tak bagus, nanti nak kena, kalau tak jaga nanti rosak dan seterusnya. Sekarang tu as budak yang minta hantar gula-gula and dia makan gula-gula tu macam makan nasi. Kan? Dia minta. Dia tak tahu apa yang bagus, apa yang tak bagus untuk dia. Sekarang hantar as parent, hantar main bagi je tak? Ke hantar akan kontrol? Hantar akan kontrol. Hantar tak boleh terus bagi. And budak tu akan sedih tak? Budak tu akan sedih. Tapi hantar lagi sanggup biar dia sedih sekarang atau nanti hantar sedih pasal kena bawa dia pergi hospital? Mana satu? So as much as hantar nak bagi, tapi hantar tahu itu tak bagus untuk budak tu, then hantar tak bagi. Apakah kemudian berarti as anak tu, oh, abah tak sayang aku? Pasal sayanglah tak bagi. Betul tak? Pasal sayanglah tak bagi. Kalau bagi semua, kan rosak nanti budak ni. Spoil. Pampered. Overly pampered, manja sangat. Jadi, anakku Sazali. Nah, bapa yang salah. Ini semua bapa yang salah. Apa saja yang saya minta, bapa kasih. Betul tak? Alas, dia reverse card bapa dia. Macam main Uno, dia reverse card bapa dia, cakap bapa dia yang salah. Uno reverse. Boleh gitu, dia salahkan bapa dia. Pasal apa yang dia minta, bapa dia kasih. Tak pernah sekali dia tak. Bapa dia tak pernah check pun dia buat apa dengan duit tu dan seterusnya. So, does not necessarily bila kita minta sesuatu, kemudian kita tak dapat sebagaimana yang kita bayangkan, bahawasanya itu kemudiannya tak baik untuk kita, tak. Bahkan, ianya kebaikan. Kerana apa? Kerana kita dah minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan dunia akhirat yang baik dan selamatkanlah daripada api neraka. Jadi dalam kita doa tu, kita dah cakap pada Allah, ya Allah, Engkau tentukan untuk aku apa yang terbaik. Kalau dapat itulah yang terbaik, maka alhamdulillah. Kalau tak dapat itulah yang terbaik, maka alhamdulillah. So kita jangan pernah nak question
Allah punya judgment. Jangan pernah question. Kita just go with the flow. Kita dapat, alhamdulillah. Tak dapat, alhamdulillah. Ini memang apa yang Allah dah rencanakan untuk aku. Ini yang terbaik. Nah. And never doubt it. Never second guess it. Never question it. Kita just macam, inilah yang terbaik. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Apa benda pun, alhamdulillah. Anak-anak sampai tahu kat rumah. Kan? Kalau misalnya si kecil-kecil tu kan, budak-budak kadang pegang gelas, jatuh pecah atau terlanggar dekat meja kan, pecah. Diorang semua tahu. Anak cakap alhamdulillah. Tu je. Diorang pun dah sampai dah hafal lah. So diorang pun nanti dah make up their own statement. Oh alhamdulillah kita dah dapat pakai gelas ni selama ni. Alhamdulillah kita ada gelas. Kan? Orang lain tak ada gelas. Orang lain tak ada gelas nak pecah pun pasal dia tak ada gelas. Kita at least alhamdulillah selama ni ada gelas walaupun dia pecah hari ni. Ada orang lain dia tak ada problem of gelas pecah pun pasal tak ada gelas. Nah, diorang tahu sangat. Apa benda je alhamdulillah, apa benda je alhamdulillah. Diorang dah faham sangat. Benda rosak alhamdulillah. Nah, kira dah timba masanya. Kan? Dan itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Apa pun itulah yang terbaik. Alhamdulillah. Nah, pergi workshop. Mekanik cakap ni nak kena repair. Kan? Alhamdulillah. Nah. Itu je. Just alhamdulillah. Semua benda alhamdulillah. Ha. Kalau kita alamak. Nah. Ini pun Ana pernah kongsikan kan, asal muasal kata alamak pasal kira macam oi apa ni banyak ni nak kena repair kan, and then ada kawan kat sebelah cakap alamak kan. Jadi apa yang Ana kongsikan kemarin ini dikatakan di antara asal usul kalimat ni adalah di antara wallahu alam tentang riwayatnya, ianya adalah Allah ma'ak. Allah ma'aka. Allah dengan kau. Allah dengan kamu. So macam tadi tu kan, ni kena repair kan. So member dah alamak sakit kepala, dan anak akan cakap Allah ma'ak. Allah is with you. Macam itu. It's supposed to be a good word, a positive word. Allah ma'ak. Allah ma'ak. Okay. Untuk bila kena musibah. Nah. Bila kena musibah. Contoh datang kelas, kemudian ada satu kawan tak bawa buku. Tak bawa buku lah. And then Allah ma'ak. Allah is with you. Nah. So it's supposed to be a good vibe. Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Okay. So this is what I got from, tentang kira istilahnya asal usul kalimat alamak. Okay. Asal usul alamak katanya Allah ma'ak. Allah is with you. So baik dalam grief atau dalam amazed, surprised, dan orang selalu banyak menggunakan kalimat ini. Allah ma'ak. Amazed, grief dan seterusnya. Allah ma'ak. Allah ma'ak. Ha. Saudi tak pernah dengar Allah ma'ak kalau cakap. Kan? Mungkin dia nak arahkan di benda alamat. Jadi dia keluarkan dengan alam Allah ma'ak. Bukan asalnya Allah ma'ak, kemudian alamat. Kalau dekat Arab selalu Allah ya'inak. Yang biasanya Allah ya'inak. Nah. Tapi penggunaan mustalahat memang masing-masing culture masing-masing berbeza kadang. Ada benda-benda di Singapura yang memang penggunaannya berdasarkan culture kita yang tak digunakan di sana, sebagaimana di sana yang tak digunakan di sini juga. Nah, ada je benda-benda lain. Misalnya Allahul Musta'an kan. Tempat kita
Tak banyak sangat orang pakai Allah Al-Musta'an. Kat sana Allah Al-Musta'an. Kat sini kita tak guna. Nah, kan? Ada banyak lah. Ada banyak. Allah ma'ak. Allah ma'ak. Kita apa tu? Start a new norm. Nah. Okay. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Allahu latifun bi'ibadihi. Allah maha lembut tadbirnya kepada hamba-hambanya. Masya-Allah. Bayangkan, Allahu latifun bi'ibadihi. Allah itu maha lembut dalam mentadbir hamba-hambanya. Melimpahkan kebaikan yang banyak dan belas kasihan yang banyak. Wala tay'asu min rauhillah. Dan janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Wala taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan pernah give up. Jangan pernah give up. Give up is not an option for Muslim. Nah, jangan give up. Jangan give up. Kan? Kalau pasal hari ni orang menghadapi banyak istilah mental wellness, mental issue. Ramai orang feel like giving up. Just macam nak tamatkan hayat dia misalnya. Jangan give up. Jangan takut. Nanti time dia tetap awak akan mati juga. Nah, jangan takut. Ajal akan datang. Jangan takut. Okay? Tapi jangan give up. Okay? Hold on. Hold on tight. Pegang walaupun dekat ujung ranting. Walaupun dekat ujung ranting. Do not give up. Okay? Boleh? Ajal akan datang, jangan takut. So jangan, tak perlu nak expedite, nak pergi, tamatkan ajal sendiri dulu. Nah, tak perlu. Tak perlu. Pasal orang yang bunuh diri, na'udzubillah, orang yang bunuh diri, kenapa kufurnya adalah kufur yang begitu besar bagi orang yang bunuh diri ni? Kerana dia merasakan bahawasanya dia lebih tahu takdir daripada Allah. Dia lebih tahu bila dia sepatutnya mati, bukan Allah. Padahal Allah dah tentukan ajal dia bila, kan? And dia act as though dia lagi tahu bila patut dia mati. Lebih tahu daripada Allah. So ini di antara kekufuran yang besar, kerana ni dah lawan qada dan qadar Allah. And Allah pantang dalam benda-benda ni. Sinning is salah. You can sin anything, na'udzubillah. Tapi kalau bunuh diri tu, there's no turning back. Macam mana nak taubat? Boleh taubat tak? Macam mana nak taubat? Itu kira di antara bentuk salah satu besar punya kurang adab terhadap Allah. Ana guna adab Ni kan kita tengah belajar tentang adab. Pasal apa? Karena berani. Begitu berani terhadap Allah. Dosa-dosa lain memang dosa. Boleh taubat, boleh istighfar selagi belum dijemput ajal. Tapi kalau berdosa bunuh diri, dalam hadis disebutkan tak cium bau syurga. Padahal bau syurga tu dapat dicium beribu tahun batu jauhnya. Dan orang yang bunuh diri, dalam hadis Sahih Bukhari, dia akan diazab di hari akhirat
dengan bagaimana cara dia bunuh diri. So kalau dia tikam diri dia, maka di hari akhirat dia akan tikam, dia mati, dia dihidupkan, dia tikam lagi, dia mati, dihidupkan, ditikam lagi, dia mati, dihidupkan. Finari jahannam. Abadah. Khalidina fiha abada. Nah, kalau dia terjun bangunan, bayangkan dari atas terjun, akan dicampakkan, jatuh ke bumi, berkecai, kemudian dihidupkan, letak atas, jatuh lagi. Itu azab dia. On and on. Iaitu cara dia mati. Kalau dia tembak diri dia sendiri kat kepala, berarti hari akhirat kelak dia akan tembak diri dia berulang-ulang. Non-stop. Misalnya kalau seorang tu ambil darah overdose, dia itu kategori bunuh diri. Dia punya niat Oh, ada niat pas kita baca pasal niat kan. So dia punya niat tak nak membunuh diri, dia nak show dia. Sekali dia tak ambil extra overdose. Adakah categorized as bunuh diri? Dia tahu tak yang benda tu akan mengakibatkan kepada itu? Itu tahu, tapi dia kan dia punya niat tu Subjektif lah. nak Itu show dia. subjektif. Soal dia nak show, dia tak tahu the amount that the next time dia ambil dia akan overdose. Dia orang is categorized bunuh diri ataupun pasal dia tak ada niat bunuh diri. Macam example, misal macam orang nak bunuh diri, dia dah nikat, dia letak tali, dia gantung, ataupun ada orang yang nak terjun ni, dia dah keluar dari nikat, dia dah nikat nak terjun. Tapi yang orang drug ni, dia ambil, dia tak nikat untuk bunuh diri, dia nak show dia. Tapi dia tak tahu yang dia ambil tu dah berlebihan sampai membawa maut. Macam tu Ustaz. Allah musta'an. Saya nak pernah live nampak tu jenazah orang tu overdose. Tapi dia tak berani nak cakap whether dia bunuh diri ataupun ajar. Tak berani cakap. Accident. Jangan maybe we cannot say. Accident. Accident kan terlebih lah. Terlebih. Dia tak plan. Macam bunuh diri kan kita plan. Macam orang tu nak bunuh diri, dia pasang tali gantung. Ataupun dia nak terjun dari tingkap, dia dah keluar tingkap. Pasal dari intention, niat. Nak bunuh diri, nak end the life lah. Macam dia Ustaz sekarang kan, nak end the life. Dia dah putus asa nak end the life. Tapi yang penagih dadah ni, dia hisap sampai dia nak syokkan diri dia. Tapi dia bangun je kan, habis. Game. So, Ana tak berani nak cakap dia bunuh diri ataupun Ana lagi tak berani. Naam, Allah al-musta'an. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kamu mencampakkan diri kamu sendiri kepada kebinasaan. Dia macam kira mengundang maut sendiri. Naam. Orang yang tak pandai swimming, kemudian dia bermain di tepi pantai. Accident. Nah, mana ada satu kawan, dia dekat batu-batu karang dekat tepi laut. Batu-batu karang yang besar-besar gitu, diri, sekali kena sepak dengan ombak. Dia dengan ada anak saudara dia. Dia sebenarnya tahu swim. Tapi dia nak selamatkan anak saudara dia, kemudian current kuat, dua-dua meninggal. Nah. Itu side track lah sikit apa pun balik kembali kepada tu, ana tak tahu. Naam, wallahu alam. Perkara pun perkara gaib. Untuk kita nak judge, untuk kita nak menghukum pun, kita bukan siapa untuk nak judge. Naam, itu semua kembali kepada Allah Azza wa Jal. Tapi apa pun, mereka yang telah pergi menjadi pelajaran kepada yang masih hidup, menjadi ibrah kepada kita. Okay, ada live sharing tentang seorang sahabat yang overdose dadah sampai meninggal kerana overdose. Meninggal kerana overdose. Habis yang orang yang bunuh diri yang dikatakan dia
repeat kan, dekat neraka dia repeat. So kalau dia seorang Muslim macam mana? Dia akan tetap dikeluarkan? Naam, hada huwa. Yani kalau berdasarkan ini wallahu alam. Kalau berdasarkan hadis tentang mereka yang bersyahadat la ilaha illallah, dia adalah orang yang terakhir keluar daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Dia yang penting orang ni sebut la ilaha illallah. Walaupun dia nak kena istilahnya go through whatever torment yang ada. Sebuah hadis di mana dia kerana dia sebut la ilaha illallah dan dia ni orang terakhir. Orang terakhir. Dah tak ada orang belakang dia. Dia orang terakhir yang dikeluarkan daripada neraka. Dia nak pergi syurga, disuruh Allah masuk syurga. Kemudian dia cakap, "Ya Allah, aku dapati syurga tu penuh." Kemudian dikatakan kepada dia, "Pergilah. Pergilah masuk syurga." Kemudian nak masuk, dia keluar balik, dia cakap, "Ya Allah, aku dapati syurga tu penuh." Kemudian buat yang ketiga kali, disuruh masuk, dia keluar, "Ya Allah, aku dapati syurga itu penuh." Nah, masuklah engkau syurga dan engkau mendapatkan syurga di mana syurga itu lebih luas daripada bumi yang ada. Yang sekarang kita hidup, di mana syurga itu ialah lebih luas, lebih besar. Kerajaan milik dia tu lebih besar daripada apa yang ada di bumi. Dan itu adalah peringkat syurga yang paling rendah. Bayangkan. Peringkat syurga yang paling rendah. Nah. Maka sekarang yang menjadi isu adalah seorang meninggal tu meninggal Muslim atau meninggal kufur. Kerana ada perkara-perkara yang bila mana dia melakukan, boleh jadi dia meninggal tu meninggal Muslim, ada benda yang meninggalnya kufur. Berkenaan dengan orang yang qatlun nafs, bunuh diri, apa yang anda tahu lagi, ada hadis lain berkenaan dengan seseorang di kancah peperangan, dia meninggal ketika perang. Kemudian sahabat-sahabat berbicara di antara mereka, mengatakan, "Oh, beliau Masya Allah berjuang sampai meninggal." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, bahkan huwa finnar, bahkan dia di neraka. Sahabat-sahabat semua macam pelik. "Ya Rasulullah, dia meninggal dalam peperangan kot. Kan? Macam mana boleh finnar?" Kata Nabi SAW, dia dalam peperangan tu kerana dia dah tak tahan dengan sakit. Kesakitan, tusukan dengan kena tusukan panah, dengan kena bilai dengan pedang, dengan apa semua. Akhirnya dia letak pedang di bawah tanah, kemudian dia rodok diri dia sendiri. Dia bunuh diri dalam kancah peperangan. Itu mungkin nak kena tengok syarah hadis tu lebih lagi berkenaan apakah kesudahan fulan tersebut. Apakah kerana beliau seorang yang bersaksi tetap akan masuk atau macam mana? Nah, wallahu a'lam. Tu nak kena korek-korek lagi insya-Allah. Nah. Ini kerana tidak termasuk etika menurut orang yang berakal jika seorang hamba yang lemah menentang Tuhannya yang maha mulia, maha menentukan, maha kuat dan maha berkuasa dengan berbuat maksiat dan zalim kepadanya. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berfirman, وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Dan apabila Allah menghendaki
untuk menimpakan kepada sesuatu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada siapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya. Dan Allah dan tidak ada siapa pun yang dapat menolong dan dapat melindungi mereka selain daripadanya. Pasal kalau ikutkan, kalau Allah nak timpakan bencana atas perkara-perkara yang kita buat langsung, secara langsung, maka tidak akan ada siapa yang dapat menolaknya. Namun kita ketahui bersama bahawasanya banyak maksiat yang kita telah maksiat, banyak dosa yang kita buat, tapi kita nampak tak dia punya akibah macam akhi kita sebut tadi, punishment dia tak rasa kan? Sebenarnya Ana tutupkan dengan perkongsian ni ada sebuah orang soleh yang ditanya soalan, ya Syekh, aku banyak berdosa, aku kurang pahala, namun aku tak merasakan akibahnya. Aku tak lihat adanya hukumannya. Macam mana tu? Macam mana tu? Jadi dia cakap, kira dia banyak dosa, amal ibadah pun kurang, tapi tak nampak akibatnya. Macam tak nampak hukumannya. Maka Syekh tu pun menjawab, apakah engkau salat malam? Apakah engkau salat malam? Apakah engkau puasa sunat? Jawabnya tak. Nah, maka dikatakan kepadanya, untuk seseorang hamba Allah terhalang daripada melakukan kebaikan-kebaikan itu saja sudah cukup sebagai hukuman. Sudah cukup sebagai hukuman bagi seseorang yang mana dia itu terhalang daripada melakukan kebaikan. Itu je sudah cukup sebagai hukuman. Bukan mesti hukuman secara fizik tau. Tapi antum ada tak tergerak hati nak sedekah? Antum ada tergerak hati tak nak puasa sunat? Antum ada tergerak hati tak nak solat sunat? Ke memang hati tu rasa kosong? Antum ada tergerak hati tak nak baca Al-Quran? Ke Al-Quran tak buka? Maka cukuplah sebagai hukuman bagi seseorang yang mana dia itu terhalang daripada berbuat kebaikan. So tak mesti hukuman tu istilahnya harsh punishment. Tak, bukan. Dia terhalang dari kebaikan itu sudah cukup sebagai hukuman. So kita ceklah diri kita. Kita ada tak? When was the last time kita baca Quran? When was the last time kita solat malam? Kita terpanggil tak untuk nak solat malam pun? Kita terpanggil tak untuk nak puasa sunat pun? Kita terpanggil tak untuk nak khidmat kepada orang-orang? Ke dalam hati kita tu like just zero, macam 6, kosong. Tak ada ihsan, tak ada kebaikan dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.